Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini kita akan belajar unit 3 wang tahun 5. Standard kandungan 3.1 operasi asas melibatkan wang. Standard pembelajaran menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM1 juta. Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan 2 nilai wang daripada 1 nilai wang dalam lingkungan RM1 juta. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama, bagaimana ingin menambah nilai wang. Okey, kita sedia maklum nilai wang kita boleh tambah, kita boleh tolak, kita boleh darab dan kita boleh bahagi. Okey, kita ada soalan yang pertama. RM639,251 tambah RM189,421. Bagaimana kita nak menambah? Kaedahnya sama seperti menambah nombor bulat. Maka kita kena buat bentuk lazim. Okey, kita kena buat bentuk lazim. Okey, jadi kita akan tulis kat sini. Kita susun nombor-nombor ini mengikut susunan yang betul. Okey. Apabila kita menyusun nombor tersebut dengan betul, kemudian kita gariskan jawapan kita dengan menggunakan pembaris. Alright. Okey, supaya jawapan kita tersusun di sini. Okey, sekarang mari kita mula menambah. Sebelum menambah, pastikan kita ada unit dia. Okey, unit RM. Okey, menunjukkan wang mesti kena ditulis. Okey, kita tulis dulu unit dia iaitu RM, ringgit Malaysia. Dan kita bila kita tambah, tolak, darab, mesti kita mula daripada kanan ke kiri. Okey, 1 tambah 1 dapat 2, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 4, 6, 9 tambah 9, 18, 1 di atas 3, tambah dengan 3 dapat 4, 8 tambah 4, 12, 1 di atas 6 tambah 1, maka dapatlah 8. Maka jumlah duit ini adalah 828,672. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita ada 3 nilai wang dan kita kena jumlahkan kesemuanya sekali. Okey. Bagaimana kita hendak menyelesaikan? Sangat mudah. Okey, kita susun nombor itu dalam bentuk lazim. Okey, kita kena tambahkan nilai wang RM503,278.70 tambah RM198,036.35. Kemudian kita gariskan. Alright. Dan kita tambah. Pastikan unit RM ditulis terlebih dahulu dan titik sen mesti ditulis. Okey, titik sen. Kemudian kita akan tambah. Di sini hasil tambahnya kita akan dapat RM701,315.5. Kemudian kita kena bawakan jawapan kita ke kanan dan tulis semula nilai yang kita dapat tadi. 701,315.5 tambah RM277,946.40. Okey. Dan kita jumlahkan nombor ini. Unit ringgit
Mesti ditulis dan kita akan dapat jawapan kita RM979,261 RM979,261.45. Okey. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni adalah kita ada wang simpanan ayah dengan perbelanjaan ayah. Wang simpanan ayah kita ada bank, pelaburan, tabung haji. Okey. Manakala perbelanjaan ayah dikategorikan sebagai contohnya iaitu beli perabot, kos ubah suai rumah, kos haji seramai 2 orang. Okey. Hitung jumlah wang simpanan ayah. Okey, wang simpanan ayah kita ada bank, pelaburan dan tabung haji. Okey, kita boleh buat bentuk lazimnya hasil tambah itu kita akan dapat RM12,893.62 tambah 179. Okey. Jadi kat sini kita susun silap Kita kena susun, tengok betul-betul dia punya susunan nombor yang betul. Jadi kita akan dapat RM179,054.80 tambah dengan RM86,002.15. Okey, kita jumlahkan. Okey, kemudian kita jumlahkan kat sini kita akan dapat RM277,950.57. Untuk soalan B, kita nak cari kos perbelanjaan ayah. Okey, kos perbelanjaan ayah kita ada beli perabot, kos ubah suai rumah dan kos haji. Okey, kita jumlahkan. Okey, kita susun nombor itu dalam bentuk lazim dahulu. 18,750 tambah 12,000 tambah 81,980. Okey. Alright, so kita jumlahkan semua, kita akan dapat unit RM, jangan lupa. Kita akan dapat RM112,730. Okey, mari kita lihat tambah wang yang melibatkan anu. Berapa nak kita kena tambah kepada RM521,920 kepada RM780,634. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Maka di sini kita kena pindahkan nilai duit ini ke kanan. Untuk mencari anu, maka kita akan dapat anu sama dengan 780,634 tolak dengan 521,920. Maka dapatlah nilai anu. Okey, jadi kita susunkan dalam bentuk lazim. Okey, pastikan susunan kita susun nombor-nombor ini dengan betul. Alright. Kemudian kita buat palang jawapan, gariskan dengan menggunakan pembaris. Okey, maka kita akan tolak. Okey, unit RM jangan lupa. Okey, 4 tolak 0, 4, 3 tolak 2, 1, 6 tolak 9. Tak boleh pinjam kepada 0. Pun tak boleh pinjam lagi pada 8, jadi 7. Yang ni jadi 9. Yang ni dapat 16. Okey, jadi yang ni 9. Tambah 7 dia akan dapat 16. 9 tolak 1, 8. 7 tolak 2, 5. 7 tolak 5, 2. Maka dapatlah 258,714. Okey, ini adalah soalan yang melibatkan anu dalam penambahan wang. Okey, sekarang kita lihat tolak nilai wang.
tolak nilai wang sama kaedahnya menolak nombor, melibatkan nombor bulat. Okey. So, apa pun kita mestilah tukarkan kepada bentuk lazim. Itu yang penting. Okey, tukarkan kepada bentuk lazim. Okey, kaedahnya serupa sahaja. Okey, kita tolak. Okey, bila tolak, pastikan kita menolak nombor dengan betul. Buat pengiraan yang tepat. 6 tolak 4 dapat 2. Yang ni dapat 6. Yang ni dapat 8. 4 tolak 7 tak boleh. Kita kena pinjam. Pinjam pada 10 dapat 9. Maka yang ni akan dapat 14. So, 14 tolak 7. 7. 9 tolak 8. 1. Okay, RM17,862. Okey, untuk contoh yang berikutnya adalah tolak nilai wang yang melibatkan tolak berturut-turut. Kita ada diberi 3 nilai mata wang di sini dan kita kena tolak satu persatu. Okey. Jadi bila tolak berturut-turut, kaedah bentuk lazimnya mesti ditulis sebegini rupa dan tidak boleh guna kaedah yang lain. Okey. Kita akan tolak dulu dua nilai wang ini dulu. Okey, kita fokuskan pada yang ni dulu. Maka buat macam biasa, bentuk lazimnya 820, 683 tolak 273,115.70 sen. Oops, bukan tolak. Bukan tambah, tolak ya. Okey, tolak. So, kita gariskan kita punya jawapan. Okey, sebelum kita nak tolak, kita dapati di sini titik sen pada 820,683 tiada. Maka pelajar mestilah menambah titik sen itu. Okey, tambah titik sen itu, tambah di sini. Okey, kita kena tambah titik sen. Okey, tambah kosong. Okey, kosong sen lah, kita kena tambah sendiri. Kalau tak tambah nanti kita nak tolak akan dapat salah lah. Okey, so bila kamu tolak maka kamu boleh buat pengiraan macam biasa. Maka di sini pengiraannya kita akan dapat 547,567 ringgit 30 sen. Kemudian kita kena angkut jawapan tu ke kanan. Kita tulis semula 547,567 ringgit 30 sen tolak dengan 474,505 ringgit 19 sen. Okey, so kamu boleh tolak lah. Tiada masalah untuk nak tolak kat sini. Okey, maka kamu akan dapat 73,062 ringgit 11 sen. Okey. Sangat mudah operasi tolak melibatkan mata wang. Okey, sekarang kita tengok. Di sini kita ada wang simpanan, modal untuk berniaga dan beli perabot. Berpandukan maklumat yang diberikan, kira baki wang simpanan. Okey, bila ada perkataan baki, maka dalam kepala kita ia merupakan operasi tolak. Jadi bagaimana kita nak kira baki wang simpanan? Okey, wang simpanan kita ada RM250,138.70. Jadi baki wang simpanan kita akan berlaku di sini bila mana kita akan tolak dengan modal untuk berniaga dan juga beli perabot. Okey, jadi kita kena tolak satu-satu. Wang simpanan kita tolak dulu dengan modal berniaga. Kita akan dapat berapa? Okey, titik sen kena
letak titik dan 00 sen mesti kita kena tulis. Kemudian kita buat palang dia. Okey, kemudian kita akan tolak kat sini. Wang simpanan kita tinggal bakinya iaitu RM164,888 setelah mana kita tolak dengan modal berniaga. Kemudian kita akan tolak pula dengan beli perabot. Okey. So, beli perabot kita 16,745. Dan kita dapati tiada titik sen dan 0 sen, maka pelajar-pelajar mestilah menambah titik sen 00 sen. Kemudian barulah kita boleh tolak. Maka kita akan dapat setelah mana kita menolak, kita akan dapat RM148,143.70. Ini adalah baki wang simpanan kita bila kita tolak dengan modal untuk berniaga dan juga beli perabot. Okey, contoh yang terakhir bila mana melibatkan anu dalam tolak nilai wang. RM410,973 tolak dengan berapa? Dapat RM286,342. Kita nampak kat sini anu ni berada selepas tanda operasi tolak. Okey, so kita nak cari nilai anu tu macam mana? Kita akan bawa hasil baki tu ganti duduk tempat anu. Dan anu berada selepas tanda equal sign. Okey, tanda sama dengan. Kita kalihkan kedudukan mereka, maka kita akan dapat 410,973 tolak RM286,342. Okey, kemudian sampai di sini. There is no problem at all. We just minus the number correctly. Okay. Kita tolaklah nombor ni dengan berhati-hati. Maka hasil tolak kita akan dapat di sini RM124,631. Okey. So, setakat itu dahulu perkongsian cikgu mengenai tolak nilai wang dan juga tambah nilai wang. Jadi, penegasan yang ingin cikgu berikan kepada para pelajar, mestilah menambah nilai wang ataupun menolak nilai wang, kita kena buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazim. Kemudian sekiranya tiada titik sen, maka kita kena letak titik sen dan tambah 0 sen. Okey. Kemudian barulah kita boleh menolak ataupun kita boleh menambah. Okey, kalau baki mesti operasi tolak. Okey, jadi cara menambah, cara menolak nilai wang adalah sama seperti menambah dan menolak nombor bulat. Sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.